Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Sekarang PAS sudah berkuasa berapa hari? Sebuah video mengenai Menteri Agama Kerajaan Tebuk Atap 2.0 yang baru dilantik, Idris Ahmad dari PAS, tular di media sosial. Dalam rakaman video tersebut, Idris mendapik dada berkata, beri 5 hari sahaja kepada kami untuk memerintah untuk lihat apa perubahan yang kami lakukan. Bukan 5 tahun, 5 hari sahaja kita perintah. Kita akan tengok berubah lagu mana. Tuan-tuan akan tengok nanti, katanya. Walaupun tarikh sebenar video ceramah itu direkodkan, tidak diketahui, isinya amat jelas memperlihatkan betapa angkuhnya seorang pemimpin parti yang kononnya memperjuangkan Islam. Kenyataan itu ibarat jerat yang dipasang memerangkap diri sendiri. Ia bukan hanya merujuk kepada Idris sahaja, tetapi seluruh pemimpin parti itu yang kini di dalam kerajaan, sama ada persekutuan atau negeri, turut terpalit sama. Namun, malang bagi parti ini. Walaupun Tan Sri Mahyidin Mat Yassin diganti oleh Datuk Isri Ismail Sabri Yaakob, mereka langsung tidak dipercayai untuk memegang portfolio dalaman hierarki tinggi Kabinet seperti Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan diserahkan kepada pendatang baharu dalam politik, Senator Datuk Dr. Muhammad Razif Jidin dari Bersatu, manakala timbalannya dari MCA dan UMNO. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi dipegang oleh Ahli Parlimen UMNO iaitu Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan timbalannya Datuk Dr. Ahmad Mas Riza Muhammad, seorang senator juga dari UMNO. Mana Ahli Parlimen PAS yang partinya ada ribuan sekolah pasti, sekolah pondok dan tahfiz? Kenapa tidak muncul dalam kementerian yang relevan? Sebaliknya, PAS diberi portfolio tangkap muat, contohnya Kementerian Alam Sekitar dan Air yang dipegang oleh seorang yang berpendidikan Islam, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sementara itu, Setiausaha Agung PAS, seorang peguam, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memegang portfolio Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kedua-dua portfolio tersebut sepatutnya dipegang oleh individu yang berpendidikan sains dan teknologi. Bagaimanapun, nasib Idris Ahmad dan Ahmad Marzuk lebih baik kerana mendapat portfolio yang sesuai dengan kelayakan akademik mereka. Mengulas mengenai politik Islam, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berhujah bahawa politik adalah sebahagian daripada kehidupan mengikut acuan agama. Kata Khalid, orang Islam yang ingin berpolitik mesti jelas politik bukan untuk nak dapatkan kuasa atau keuntungan untuk diri dan kelompok, tapi untuk mendatangkan kebaikan kepada semua kejadian dan tunjukkan jalan kejayaan dunia dan akhirat. Bukannya dunia tak penting, hanya nakkan akhirat semata-mata. Maka soalan air di Kelantan, nak dapat air, sungai ada kat belakang, sindir Khalid. Beliau berkata demikian dalam satu ceramah isu-isu semasa yang disiarkan secara live di Jom Channel malam kemarin. Menurut Khalid, politik merupakan satu ibadah bagi orang yang diberi jawatan. Ia satu amanah untuk kebaikan kepada semua supaya boleh melakukan tindakan yang lebih wajar dan bertanggungjawab. Beliau melihat apa yang berlaku sekarang ialah hasil politik pengkhianat yang disokong oleh puak yang bersyarah menentang politik Machiavelli tetapi mengamalkan politik Machiavelli itu. Ini mendatangkan kemudaratan ketidakstabilan politik, ekonomi yang berudum, masalah sosial kerana pemimpin tidak bertanggungjawab dan amanah asal dapat kuasa. Golongan khianat ini disokong oleh kumpulan termasuk yang mengakui memperjuangkan Islam tetapi tanpa akhlak Islam apabila terlibat dengan pengkhianatan langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Yang khianat dipilih untuk Pakatan Harapan tetapi khianat. Imej perjuangan politik Islam cemar jadi politik Machiavelli. Katanya untuk menyelamatkan rakyat dan negara kerana ketika itu pandemik COVID-19 baru menyerang. Namun sudah tercatat dalam sejarah sikap pemimpin yang tidak amanah dan tidak bertanggungjawab itu. Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bila kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh golongan pengkhianat yang disokong oleh golongan penunggang agama dan kleptokrat. Ekonomi merudum, COVID-19 meningkat dan masalah sosial semakin memburuk. Akhirnya Mahyidin dikhianati oleh rakan sekongkolnya sendiri iaitu UMNO.
Bekas Timbalan Perdana Menteri yang baru dilantiknya kini menjadi Perdana Menteri Malaysia. Beliau dan Kabinet XXXL yang gagal itu terpaksa menyokong gerombolan yang mengkhianatinya demi mengekalkan kuasa. Maknanya, kini gerombolan pengamal Machiavelli ini sudah berkuasa selama 18 bulan, bukan 5 hari. Maknanya, bagi ahli Kabinet Mahyidin dan Ismail Sabri, termasuk Ahmad Marzuk, mereka sudah 18 bulan memegang kuasa. Apa yang mereka lakukan setakat ini? Zero, kata Khalid. 18 bulan pun gagal, ini kan pula 5 hari. Seperti Kabinet Tebuk Atap, Kabinet Keluarga 69 juga berpotensi gagal kerana orangnya sama.